Okey. Ini yang terkini saya dapat ambil, saya baru update gambar. Ini dah tak ada lagi penjarakan sosial. Yang ini kita nampakkan dia punya kawasan dia. Kawasan yang sini Rukun Hajarul Aswad masih lagi ada pengawal yang jaga. Okey, orang dah tak ada penjarakan. Baik. Ini Masjidil Haram akan datang. Sekarang ni, yang ini, yang bahagian belakang ni dah siap dah. Yang belakang ni akan datang, akan dibina lagi. Yang sini, ni pintu ni yang kita nampak ni yang ni dah siap. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah, yang ini istana Raja Fahd. Okey. Hotel kita dekat bahagian depan sini. Bukan, dekat belakang sini. Ada yang dekat sini, ada yang kat sebelah sini. Sini jalan 300 meter sampai ke kawasan Masjidil Haram. Okey. Akan datang dah tak ada lagi pakej 6,000, 7,000, 8,000. Nak tunaikan umrah dengan hotel yang 5 bintang, jejak 15,000, 20,000. Itu umrah akan datang. Okey. Yang ini tadi saya lebih dekatkan fokus kepada Kaabah. Bangunan pertama didirikan di muka bumi menjadi kiblat umat Islam. Kedudukannya di pusat bumi bersententangan dengan Baitul Ma'mur di bawah Arash. Apa maksudnya bersententangan dengan Baitul Ma'mur? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat. Bertentangan dengan Kaabah ni, atas dia, jangan kita sampai sini kita cari dengan mata kasar kita tak nampak. Di situ ada Baitul Ma'mur. Serupa dengan Kaabah, tetapi hanya Allah saja yang maha mengetahui. Di atas sana dikelilingi oleh para malaikat sedang melakukan tawaf. Baik. Allah turunkan 120 rahmat setiap hari bagi orang yang berada di sisi Kaabah. Tuan-tuan yang dimuliakan, saya ada 120. Okey. Saya nak bagi orang RM60. Siapa nak RM60? Boleh angkat tangan. Kat nak RM60. Saya ada RM40. Siapa yang nak RM40? Abang nak 40 ke nak 20? Nak 60? Tak, saya nak bagi 120. Nak pilih yang mana? 120. Inilah yang dimaksudkan Allah turunkan rahmat. Ada orang dekat sana, dia nak kata kalau dia tak nak tawaf padanya pun, kalau dia tawaf padanya dapat 60 rahmat bagi orang yang melakukan tawaf. Ataupun solat padanya dekat sana, tengok Kaabah dapat pahala. Dekat sini kita sembahyang sunat, kita tengok tempat sujud. Dekat sana sunat, kita tengok depan Kaabah. Dapat 40 orang, dapat 40 rahmat. Tapi kalau orang tak nak tawaf pun, tak nak solat, tak nak, duduk kat tangga tengok je Kaabah, dah tak ada benda kan. Daripada jauh nampak Kaabah dapat rahmat sebanyak 20. Jadinya dekat sini, kelebihan bagi orang yang berada dekat sana, Allah berikan dia 120 rahmat. Okey, ada lagi satu yang kita dapat rahmat. Apa dia? Apa dia dekat sini kita boleh dapat rahmat sebanyak ni? Tapi kuranglah daripada 120 rahmat, tapi Allah bagi rahmat bagi kita melihatnya. Apa dia? Melihat ibu. Siapa yang ada ibu, tataplah wajah ibu. Allah berikan rahmat kepada dia yang melihat wajah ibunya, wajah syurganya. Okey? Tuan-tuan, okey, yang ni kita lagi fokus Tadi saya dah lukis, kita dah padam. Yang ini nama dia Hajarul Aswad. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, nama dia Multazam. Multazam. Sini dipanggil Hajarul Aswad, maka di sini dinamakan Rukun Hajarul Aswad. Ni kena ingat Rukun Hajarul Aswad. Sebab apa dia ada Hajar Aswad, nama dia Rukun Hajarul Aswad, ataupun dipanggil penjuru Hajarul Aswad. Jelas? Faham? Baik. Sini nama dia antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah dinamakan nama dia Multazam. Yang ini semestinya pintu Kaabah. Okey? Yang ini namanya Syazarwan, ataupun bibir Kaabah ni, Syazarwan. Tembok kecil ni nama dia Syazarwan. Okey? Yang ini, yang nama lengkuk ni, ini nama dia Hijir Ismail.
Hijr Ismail. Hijr Ismail ni dulu sebahagian daripada Kaabah. Dulu Kaabah semasa awal pembinaannya dia sampai ke sini. Bentuk dia separuh, 4 segi separuh bulat. Tetapi selepas berlaku perubahan daripada zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim bina semula dengan keadaan tak cukup batu, jadi hanya 4 segi tepat sahaja dibina Kaabah. Ini adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan tempat jasad Nabi Ibrahim dimakamkan. Ini merupakan tapak bekas tapak kaki Nabi Ibrahim semasa mendirikan Kaabah. Kalau kita pergi dekat sini, kita tengok ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim semasa Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah. Bagaimana? Nabi Ibrahim pijak batu tu, kemudian batu tu naik membantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat batu, kemudian letak susun buat membina Kaabah. Dia ikut bukan dekat sini je, dia berpusing. Kemudian dipindahkan balik. Ada diceritakan makam Ibrahim ni dipindahkan ke tempat lain, esoknya berada di sini semula. Memang tempat ni di sinilah diletak di dalam tu ada bekas tapak, ada batu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim semasa membina Kaabah. Okey. Di sini nama dia rukun Iraqi. Sebab apa? Di sini sebelah sini rukun Hajar Aswad, sini nama dia rukun Iraqi, yang sini nama dia rukun Syami, yang ini rukun Yamani. Okey. Ustaz, tak ingat lah Ustaz. Macam mana saya nak ingat? Susah sangat ni, ada rukun ni lah. Belum masuk rukun umrah lagi. Ini baru rukun Kaabah. Ni rukun Hajarul Aswad. Ni rukun Iraqi. Ni rukun Syami. Ni rukun Yamani. Okey. Saya bagi mudah. Rukun Hajarul Aswad. Kemudian rukun Iraqi. Lepas tu rukun Syami. Lepas tu rukun Yamani. Ada orang terbalik-terbalik, Ustaz, rukun Aswad, lepas tu Yamani, lepas tu Syami, Iraqi. Tak. Jangan bimbang. Ikut abjad. A I S Y. Aish. Jadi dia boleh tahu Aswad, rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Kenapa tu perlu tahu? Sebab apa? Ini bersangkut paut dengan kita punya rukun umrah nanti. Okey. Next. Okey, ini jelas Ada yang nak tanya tak? Tak ada Okey, next. Ni kelebihan bumi Mekah, tempat mulia dan selamat dan aman. 120 rahmat tadi saya dah terangkan. Tiada waktu ditegak untuk mengerjakan solat sunat. Dekat tanah air kan ada waktu haram kan, waktu ditegak kan, solat selepas subuh, waktu matahari tegak atas kepala, kemudian waktu asar tak boleh solat sunat, kecuali solat yang diperlukan seperti solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat jenazah. Tapi dekat sana tak ada waktu yang ditegakkan untuk mengerjakan solat sunat. Mekah terpelihara daripada wabak taun dan fitnah dajjal. Banyak tempat mustajab untuk berdoa. Okey, digadakan 100,000 kali gada. Ni saya dah terangkan tadi. Okey. Tempat mustajab doa. Mana yang dikatakan tempat mustajab doa? Okey, yang ini rukun Hajarul Aswad. Di Hajarul Aswad, kalau kita dapat mengucuk Hajarul Aswad, di sini tempat mustajab doa. Kemudian di antara rukun Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah Multazam, tempat mustajab doa. Dekat depan pintu Kaabah, tempat mustajab doa. Dekat depan sini ada tempat dinamakan tempat Jibril mengimami Nabi solat, tempat mustajab doa. Di dalam Kaabah, di dalam Hijr Ismail, tempat mustajab doa. Di bawah pancuran emas ni, bizahab emas, tempat mustajab doa. Kemudian di belakang makam Nabi Ibrahim, tempat mustajab doa. Ni di kawasan masuk pintu air Zam-Zam ni dah tutup dah, tak ada. Okay, kita abaikan.
Kemudian dekat belakang ni rukun Yamani, tempat mustajab doa. Pendek katalah, depan Kaabah ni memang tempat mustajab doa. Dekat sini yang hijau ni maksudnya apa? Masjid Nabawi kiblatnya mengarah ke arah sini. Kalau Masjid Nabawi sini, arah kiblat dia ke sini. Okey. Balik tadi kejap. Kenapa dinamakan rukun Hajarul Aswad? Sebab dia ada Hajar Aswad. Dinamakan rukun Iraqi sebab apa? Kalau dibuat satu garisan lintang, garis lurus, dia akan bertemu ke negara Iraq. Kalau dibuat satu garisan lurus dekat sini, dia akan terus sampai ke negara Syam. Dan sini Y negara Yaman. Hajarul Aswad ni sampai ke negara mana kalau dibuat satu garisan lurus? Sampai ke Pekanan Nas, sampai ke Malaysia. Kiblat kita ni sekarang bertentangan dengan rukun Hajarul Aswad, bertentangan dengan Kaabah. Tuan-tuan, kalau solat tu dah boleh bayangkan lah, kerana dah dapat khusyuk kan. Ya Allah, aku sekarang ni solat aku ni berdepan dengan rukun Hajarul Aswad. Okey. Okey, ni dia sejarah Kaabah. Saya tak kena laju sikit sebab apa, masa pendek. Okey, yang ini saya tahu tadi. Yang ni dekat atas batu ni, sini rukun Hajarul Aswad. Sini ada tembok tempat pengawal Masjidil Haram, apa tu? Askar Arab jaga kat sini. Sini, kawasan sini antara rukun Hajarul Aswad. Sikitnya di sini nama dia Multazam. Sini Multazam. Sini pintu Kaabah. Yang ini nampak ni. Sini, ini bekas tapak kaki Jibril mengimami Nabi solat. Wallahu alam. Tapi itulah yang dikatakan. Ni dengan sini. Yang ini kain kiswah. Yang ini batu batu Kaabah yang tak dikelambukan semasa musim haji. Okey. Yang ini pancuran emas. Ini dekat rukun dekat Hijr Ismail, dalam kawasan Hijr Ismail. Sebelah sini rukun Iraqi, sebelah sini rukun Syami. Okey. Yang ni mizhab emas, pancuran emas, di mana kalau musim hujan, kalau waktu hujan, air akan turun dekat sini. Orang Arab dekat sana masa hujan, kalau askar tu belum masuk, dia akan bawah air hujan pancuran emas tu, dekat bawah dinding ni dia akan berdoa. Sebab apa? Dekat sinilah kawasan mustajab. Lagi-lagi kalau hujan kan Allah beri rahmat, lagi itulah dia berada dengan. Saya dapat merasa waktu hujan turun kat sana. Okey. Yang ini gambar dekat bekas tapak kaki Jibril mengimami Nabi solat. Semasa Nabi nak solat, jadi Jibril mengimami Nabi, menunjukkan bagaimana cara Nabi solat. Bagaimana cara solat. Jadi Jibril mengimami Nabi solat. Okey. Kelebihan air Zamzam. Zamzam 5 syuribalah. Minum air Zamzam, apa yang kita hajarkan, itu saja yang Allah perkenankan. Kita nak minum kenyang, Allah bagi kenyang. Kita nak minum sembuh penyakit, Allah bagi sembuh penyakit. Kalau kita minta terang hati, Allah beri terang hati. Kalau kita ada masalah sakit dalaman, misalnya kata ada kanser, kita minta asbab doa, kelebihan air daripada syurga ni, mungkin Allah beri penawar kepada kita yang meminumnya. Kalau kita kena racun, air Zamzam lah penawarnya. Kalau kita buka puasa dengan air Zamzam, akan memberikan kita tenaga. Sama ada kita bersahur, sepanjang hari kita akan berikan tenaga. Sebab apa? Kelebihan air Zamzam ni, dia punya mineral dia sangat tinggi. Memang tak dapat diuji kaji dengan saintifik. Kelebihan kandungan mineral dalam air Zamzam ni memang luar biasa. Boleh menyembuhkan penyakit, mengenyangkan, menambah kekuatan tubuh, dan menyempurnakan tuannya hasrat peminumnya. Telaga tidak akan kering sehingga hari kiamat. Adab minum air Zamzam seperti biasa, menghadap kiblat, kemudiannya membaca basmalah menggunakan tangan kanan, minum dengan keadaan tenang dan memulakan seteguk. Minum seteguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali, 2 kali, 3 kali habiskan. Ustaz, nak minum air Zamzam, kata orang berdiri, betul ke? Tidak. Minumlah air seperti biasa secara duduk. Cuma Rasulullah SAW ada pernah berdiri, tetapi menunjukkan kelebihan lebih baik daripada berdiri. Minum secara duduk. Tapi seeloknya minum air memanglah kena duduk. Janganlah sambil berjalan, sambil berdiri. Minum dengan tangan kanan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'an wa shifaan likulli da. Minumlah saja aku minum air Zam-Zam ni, mudah-mudahan memberi penawar kepada diriku. Okay, minum air Zam-Zam tu, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan. Bila kita nak minum air Zam-Zam ni, saya dah ada cerita. Kalau tengok dekat saya punya live video saya setiap hari Selasa untuk khusus umrah secara online, boleh ikuti. Air Zam-Zam ni dia ada satu troli tu ada 4 tong. 3 yang sejuk, 1 yang tak sejuk. Jangan ambil yang sejuk waktu-waktu tengah panas. Memang sedap menyejukkan tekak, tetapi kita takut nanti perubahan cuaca kita boleh jadi batuk. Minumlah yang tak sejuk, ghairu mubarrid. Dia ada yang mubarrid yang sejuk. Dia sejuk tu bukan sebab dia letak air batu, ice cube, tak. Memang air batu pun dia buat daripada air Zam-Zam, disejukkan dalam tu. Memang kita minum air Zam-Zam tu memang sejuk betul. Kalau kita nak minumlah, minum dulu air yang biasa, lepas tu minum yang sejuk. Ataupun ambil yang sejuk tu buat basah kepala kan. Kalau misalnya kata tengah buat umrah tengah hari ke, memang sedap bang. Rasa kalau sapu dekat muka tu macam rasa segar. Okay. Jadi kalau dekat sana, bila kita nak minum tu, kita ambil cawan tu, kita ambil, kemudian dia, abang nak, kita bagi abang ni dulu. Orang pakcik nak, kita bagi pakcik dia. Sebab apa? Sebab apa kita buat demikian? Amal kebajikan. Nak 100 ribu ke? Bagi air Zam-Zam pun dapat 100 ribu. Tak kisahlah ada orang datang, orang India ke orang Pakistan, dia bawa botol. Dia kadang-kadang bawa botol bukan pakai cawan. Dia ambil botol, dia minta cawan tu, dia tuang. Kita bagikan dia, tuangkan untuk dia. Apa salahnya? Kemudian ambil kita punya giliran, baru kita minum. Nampak? Bagi air Zam-Zam pun dapat giliran. Dia dapat keutamaan, dapat kelebihan. Baik. Seterusnya. Okey, perjalanan umrah. Kita dah hampir masuk kepada perjalanan umrah. Jadinya perjalanan tu dah bermula daripada hari sebelumnya. Kalau kena COVID ni, 4 hari sebelum tu, sebelum kita nak buat swab test, minggu sebelum tu kita dah kuarantin sendiri dekat rumah. Jadi kita tak payahlah dulu nak campur dengan orang. Sebab apa? Kita nak result masa kita buat swab test. Sebab swab test ni negatif. Supaya apa? Bila sampai dekat KLIA lega. Negatif. Tiba-tiba sampai sana positif, Masya Allah, dah kena tanggung. Orang lain terbang, kita kena tunggu 14 hari baru boleh buat swab test. Bayar 1,500 baru boleh terbang balik. Sedih. Jadi kalau boleh kita jaga diri kita. Okey, pendekkan cerita. Okey, dah sampai dekat sana perjalanan. Pukul 10 sampai, taklimat, bagi beg, bagi take masuk boarding pass, check in apa semua, taklimat, rehat sekejap. Pukul 3 dah pakai, dah siap semua, naik kapal terbang. Bam, berlepas. 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan. Kursi ekonomi kan, bukannya business class, semua sempit. Kena yang sebelah tu besar gini dah, kita dah 8 jam bang. Sanggup tak? Sanggup tak? Sanggup. Kita nak jadi tetamu Allah. Kemudian 8 jam perjalanan sampai dekat airport Jeddah. Dekat airport Madinah. Bag, scan apa semua, rasa-rasa sampai pukul 7.10 malam waktu Saudi. Maksudnya 8 jam. Kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 waktu Malaysia, patah balik pukul 7. Kat Malaysia pukul 11 biasanya kita dah tidur. Dah lah malam tadi tak tidur. Dalam kapal terbang mungkin tak boleh tidur. Kemudiannya kita dah nak bergerak pergi ke Madinah. Waktu sana pukul 7. Jadi ni kita dah patah balik pukul 7. Kemudiannya sampai dekat sana, bukannya terus boleh keluar daripada kapal terbang. Check in, immigration ambil masa 2 jam. Pukul 7, pukul 8, pukul 9. Pukul 10 selesai, baru naik bas sampai ke Hotel Madinah. Sampai ke Hotel Madinah pukul 10, bagi kunci, taklimat, masuk bilik tu, simpan beg, ambil wuduk, baru nak turun pergi Masjid Nabawi buat ziarah yang pertama. Penat tau. Sanggup tak? Sanggup. Tengok nanti. Okey. Itu baru perjalanan yang pertama. Sampai dekat sana, hari yang pertama, besok dia dah hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat, insya-Allah ambil kesempatan, masa memang dah padat. Hari Khamis malam Jumaat memang malam kemuncak, orang akan ramai bersesak-sesak. Masuknya besok hari Jumaat untuk solat. Selesai kita buat ziarah. Hari Jumaat kita memang ambil masa. Hari Sabtu pergi ziarah Quba.
Dan lepas tu barulah masuk ke hari kelima, baru persiapan diri untuk melakukan umrah pakai ihram. Perjalanan pula daripada airport Madinah pergi ke Madinah tak sama, lebih kurang dalam 5 km je, tak jauh. Dalam 10 km. Tapi daripada Madinah nak pergi ke Mekah 8 jam perjalanan lagi naik bas. Bas yang macam bas Pontian ke Johor zaman dulu, naik coastal. Tolak tingkap, orang belakang tolak sepik tangan. Taklah bas aircon yang bimbang. Bukan bas yang ting-ting yang tekan tu, tak. 8 jam perjalanan naik bas. Kemudiannya sempurnakan ibadah umrah dan selesai. Itulah dia perjalanan umrah. Dan kemudiannya daripada Mekah balik ke Jeddah 4 jam perjalanan, lebih kurang dalam 90 km. Ini kalau naik bas. Bandingkan dengan zaman dulu, atuk-atuk nenek moyang kita naik kapal terbang, naik apa? Naik kapal 3 bulan kan? Sebulan pergi, sebulan kat sana, sebulan balik. Kita 8 jam je. Lebih kurang masuk pejabat, masuk pukul 8 balik, 8 pagi, balik pukul 5 petang. Okey. Itu pun boleh sembang-sembang. Ini dalam kapal terbang tuan-tuan. Duduklah sempit itu. Apa yang perlu buat? Kita akan adakan pengisian sebelum tu. Lepas tu makan tidur dalam kapal terbang sampai tiba nanti di Madinah. Baik. Syarat-syarat wajib haji. Okey, kita dah masuk syarat-syarat wajib haji. Pukul 10 dah. Syarat-syarat wajib haji dan umrah iaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan berkuasa. Islam semua, alhamdulillah, dah baligh semua. Berakal, tak ada yang gila, semuanya waras. Merdeka, tak ada hamba saya. Berkuasa, istita'ah. Masuk istita'ah di sini, pergi dengan tabang sendiri, pergi dengan sendiri, ada tabang pergi balik. Confirm kita dah bayar, ada tabang pergi balik, ada bekalan nafkah bagi orang yang tinggal untuk kita yang pergi, sihat tubuh badan. Okey? Aman perjalanan, kita tahu perjalanan tu baik, ada kenderaan pergi dah balik, confirm. Pergi naik kapal terbang, bukan balik naik kapal, confirm naik kapal terbang. Berkesempatan masa, kemudiannya dengan pertolongan orang lain. Kalau dengan pertolongan lain tidak dapat mengerjakan dengan sendiri-sendiri, mesti ada pertolongan orang lain. Orang tu uzur, pakai kursi roda, bertandu, kena ada waris yang ikut. Okey, syarat tambahan bagi perempuan, ditemani dengan izin suami, ditemani oleh suami atau mahram, perempuan yang thiqah, yang dipercayai bagi orang yang tak ada mahram. Ataupun kalau misal kata isteri nak pergi, suami tak pergi. Kebanyakan ada yang golongan orang-orang muda, suaminya belum, kadang orang lelaki ni dia lewat sikit. Bukan nak kata lewat sikit, nak pergi umrah tu dia kata nanti dululah, dia belum. Orang lelaki kan, lepas tu isteri dia nak pergi, tak payah pergi dululah, nantilah, tunggu aku nanti dah pencen baru kita pergi sama-sama. Tak, saya nak pergi ni dengan grup-grup wanita saya, kumpulan jabat nak pergi. Suami tak izinkan, tapi dia berkeras juga nak pergi sebab tak adalah saya pakai duit saya tak pakai duit awak pun. Dia pergi umrah. Sah tak umrah dia? Umrahnya sah, tapi berdosa sebab tak dapat izin suaminya. Kena dapat izin suami dulu. Kalau tak, hukum dia penat dia buat berdosa, pahalanya tak dapat. Hukumnya tetap sah. Okey, baik. Jelas saya kat sini. Kalau orang yang dah sakit, tiada harapan sembuh, perlu pertolongan orang lain. Selalu tua, perlu dengan pertolongan lain. Dan telah meninggal dunia, berupaya semasa hidupnya, kita wajib membadalkan untuk umrah dia. Okey, satu lagi yang wajib kita ikuti syarat wajib umrah, istita'ah, iaitu Saudi dah tetapkan pihak berkuasa perlu ada suntikan vaksin. Jadi perlulah kita ikut. Okey, bukan saya nak cakap orang tak vaksin tak boleh pergi, tapi inilah syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Okey, kita teruskan. Ini mahram seorang wanita. Ini nak perlu saya jelaskan tak? Kalau wanita, dia punya mahramnya sama ada dengan bapa dia. Kalau suami dia tak ada, bapa, ataupun ibu tunggal mesti ada bapa, ataupun tak ada bapa, bapa mentua dia. Kalau tak ada bapa mentuanya, bapa saudaranya, ataupun seterus atuknya ke atas. Kalau di ke bawah, adik-beradik senasab, anak saudara, anak dia, anak tiri dia, anak menantu dia, siapa saja yang boleh, yang mahram lah, yang boleh jadi dia punya kawan, teman untuk dia pergi menunaikan umrah. Okey. Kasut lelaki dalam ihram. Lelaki, fokus Allah. Okey. Diharuskan lelaki memakai kasut yang nampak kelima-lima jarinya dan nampak tumit kaki. Okey, sandal, slipper.
Tak boleh kasut yang menutupi kelima-lima jari, sepatu, kasut sandal macam ini, ataupun sandal buka depan, belakang tertutup. Tak boleh. Bagi lelaki, pakai slipper ni, slipper Jepun pun boleh. Asalkan slipper Jepun tu ada tapak bunga. Jangan tak ada tapak, nanti sampai kat sana licin terjatuh, dah lah awak pakai kain ihram. Nanti sekarang saya tak tahu apa-apa berlaku. Okey, pakai slipper yang ada bunga, yang katakan tu selamat perjalanan, yang selamat. Okey. Okey, kasut, sepatu tak boleh. Baik. Seterusnya, aurat perempuan. Ini aurat perempuan ini masuk dalam fake wanita. Okey. Kain tebal yang menyembunyikan warna kulit dan tidak menampakkan sifatnya bagi perempuan. Kerana apa? Aurat wanita dalam solat seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan dan telapak dia di belakang sini dan di belakang tapak tangan dia. Okey. Jadinya kalau perempuan boleh jaga macam gini, serupalah dia punya syarat semasa dia melakukan tawaf. Okey. Dan kalau boleh pakai stokin yang tebal. Jangan pakai stokin yang nipis yang menampakkan warna kulit. Pakailah pakaian baju yang longgar yang tidak menampakkan tubuh badan dia. Sunat ihram. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah cerita dekat Madinah tadi. Sekarang kita dah fokus. Kita dekat hotel dekat Madinah. Okey, sebab apa? Kita nak melakukan ihram. Jadi benda ni semua ni kita lakukan semasa kita belum memakai pakaian ihram. Okey, catatan buku tu ada, boleh tengok. Okey, kalau tak ada nak salin ambil gambar pun boleh. Sunat ihram. Ini bila kita nak lakukan? Sebelum kita pakai ihram lagi. Kita perlu pakai sebelum kita berada dekat hotel. Kita berada dekat hotel di Madinah. Okey, hari ni dah hari Sabtu. Betul? Sabtu kan hari ni? Sabtu. Besok Ahad. Besok kita nak bergerak pergi ke Mekah. Hari ni malam ni kita dah boleh buat. Kita potong kuku, kita trim kita punya janggut, kita trim kita punya misai, kemudian kita trim sikit kita punya rambut. Kat Malaysia kita dah potong kemas kan. Kat sana kita nak potong macam nak kemaskan lagi. Kalau tak potong pun tak apa. Kita mandi sunat ihram. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Besok pagi semasa selepas subuh, semasa kita nak pergi nak pakai ihram, kita mandi sunat ihram. Hukumnya sunat. Kemudiannya memakai wangi-wangian pada badan. Pakailah dulu Rexona lu kat ketiak lu, pakai minyak rambut kat kepala, pakai krim, lotion, sunblock ke sunburn semua pakai. Kemudian pakai minyak rambut, pakai pakaian ihram yang berwarna putih. Lelaki pakai, termasuk dengan perempuan boleh pakai minyak wangi, bau-bauan yang tidak mendatangkan fitnah, asal mengelakkan bau badan. Kadang-kadang kalau dah tak pakai sehari kadang bau tengik kan, macam bau bawang bakar gitu kan, bau apa, bau ketumbar jintan semua kan. Okey, pakailah untuk mengelakkan fitnah orang lain sekeliling je. Okey, kemudian dah pakai ihram ni, baru lakukan solat sunat ihram. Usolli sunatan ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan nak bergerak ni hari contohnya hari ni dah nak gerak, dan lepas pakai ihram ni, sebelum gerak naik bas, mayanglah dulu. Sama ada masa lepas subuh tu dah pakai ihram dan nak pergi Mekah, dekat Masjid Nabawi tu, lepas tu boleh semayang. Tapi jangan semayang selepas solat subuh. Kalau lepas waktu duha tak apa. Kalau nak bergerak nak bergerak sebelum zuhur, okay, lepas waktu zuhur tu, sebelum waktu zuhur, waktu lepas duha tu boleh semayang sunat ihram. Semayang sunat ihram 2 rakaat. Rakaat pertama lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Sempurna solat sunat ihram. Kemudiannya terus naik bas. Sempurna dalam bas, perjalanan semua baik dah masuk dalam bas, barulah bergerak pergi ke Madinah, sampai di tempat namanya miqat. Miqat ni satu checkpoint, masjid dia dekat situ, kita baru mulakan niat. Okey, cara niatnya kita akan menghadap kiblat dalam bas tu, berada dalam keadaan wuduk, dah standby wuduk ni, tahan ni. Okey, habis ustaz dah terbuang angin tapi tak apa, hukumnya sunat. Tapi kalau ada wuduk lagi baik. Kemudian melafazkan niat. Saya mutawif ataupun siapa pada tu akan memberi bimbingan dalam, okey jemaah sekalian, yang lelaki saya minta izin tanya, ada lagi tak yang pakai pakaian berjahit? Dah buka seluar semua, seluar kecil dah buka. Jangan pakai stokin. Pastikan yang pakai songkok simpan dalam beg. Okey, barulah lafazkan niat. Yang perempuan gitu juga,
Semua dah pastikan, dah buka apa ni, dah tak ada lagi masalah. Okey, perempuan semua seperti biasalah, tak ada masalah. Okey, ikut sama-sama kita berniat. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Baca lepas dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya dalam hati. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bila mana kita niat ihram saja, maka automatik kita menjaga 13 pantang larang dalam ihram. Terus kita menjaga, kita dah masuk syarat wajib umrah. Bila dah niat je, kita dah menjadi tetamu Allah. Tak boleh lagi nak gostan balik, tak jadilah, cancel lah, tak boleh. Bila kita dah niat ihram saja, kita dah terikat, kita dah tak boleh patah balik dah. Kalau kita puasa, kita niat puasa, boleh tak kita batalkan balik? Boleh kan? Puasa sunat, tak jadilah. Nampak lauk sedap pada sarapan kat belakang tu, bukalah. Itu puasa. Solat pun gitu juga. Kita nak solat, solat, alamak, terkentut, batal. Kita ambil wuduk, kita niat semula semayang. Tapi kalau umrah, kita dah niat ihram di mikat, kita tak boleh menjaga, kita tak boleh tinggalkan, melakukan ada 13 pantang larang yang perlu kita jaga. Baik, bila kita dah niat, kita dah masuk niat umrah, dah masuk rukun umrah. Rukun umrah ada berapa tuan-tuan? Rukun umrah ada 5 perkara. Yang ni kena ingat. Yang tadi saya mula-mula ajar tadi, umrah pada syarak, rukun, apa, perjalanan, semua itu hanya pengetahuan. Yang ini kena ingat betul-betul. Rukun dan wajib umrah. Rukun umrah ada berapa? Ada 5. Kalau orang tanya kata ada 7, bukan, jawapannya 5. Kalau kata 6, bukan, jawapannya tetap 5. Apa yang pertama? Niat ihram umrah, bukan niat ihram haji. Niat ihram umrah. Di mana? Di miqat, automatik masuk wajib umrah. Tadi syarat wajib umrah, Islam, balik, berakal, betul, berkuasa, merdeka. Ini tak, ini wajib umrah. Ini rukun umrah. Yang kedua, tawaf. Bila kita dah niat ihram, baru kita boleh tawaf. Kemudian lepas tawaf, kita sa'i. Lepas sa'i, kita bercukur ataupun bergunting. Dan yang kelima, kita tertib. Okey? Okey. Bila mana kita niat ihram di miqat, kita dah masuk wajib umrah, kita terus menjaga 13 pantang larang, meninggalkan larangan dalam ihram. Apa dia larangan dalam ihram? Okey. Sebelum itu, saya nak sentuh sikit wuduk semasa di tanah suci. Ustaz, tadi saya dah ambil wuduk, kemudian nak niat ihram, tapi dah tak ada wuduk. Tadi terpegang isteri saya, batal tak wuduk dia? Tengok dekat sini. Hukum asal bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik, hukumnya apa? Batal wuduk. Allah. Namun ada ruksah, iaitu keringanan. Keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat darurah, masyaqqah atau hajjah. Maksudnya siapa? Kita ni lah. Bakal-bakal tetamu Allah ni dah dalam bas, dalam keadaan sesak. Maksudnya apa? Diberikan keringanan. Azimah bermaksud suatu kemestian melaksanakan perintah Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Contoh, wajib berwuduk semasa tawaf dan solat. Betul tak? Nak solat kena ada wajib wuduk. Nak tawaf kena ada wajib wuduk. Tetapi oleh itu beralih kepada pendapat Syafi'i yang masyhur, kepada pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah. Masyaqqah maksudnya dalam tujuan kita melaksanakan ibadah ni, dan kharaj seperti kesesakan di tempat tawaf dan sebagainya. Tambah lagi, bila mana dia boleh diguna pakai? Bermula daripada keluar bangunan penginapan, seterusnya hingga ke dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Tak sah pakai dekat Malaysia, dekat Masjid Pekanan Nas, kat dalam rumah, dalam bilik tak boleh. Hanya sampai boleh pakai dekat sana saja. Sebab apa? Keadaan darurah, masyaqqah, hajjah. Sebab apa? Setiap kali kalau kita dah tersentuh keadaan sesak. Kecuali tanpa
Tanpa apa kak? Syahwat. Tanpa syahwat. Tidak batal wuduk jika bersentuhan lelaki dengan puan. Suami isteri kan tersentuh. Masa sentuh tu tak ada mendatangkan syahwat. Kalau tak ada mendatangkan syahwat pada masa bersentuh tu, tak batalkan wuduk. Tetapi bila tersentuh lelaki dan perempuan, tersentuh isteri, maaf cakap, sehingga mengembangkan, mengembangkan apa? Itu mendatangkan syahwat, masa ketika itu batal wuduknya. Faham tak ni? Faham jelas Andai kata tersentuh dengan wanita Pakistan, Afrika yang hitam legam boleh datangkan syahwat, saya tak tahulah. Kalau kita tersentuh juga datangkan syahwat, batal wuduk. Tetapi tersentuh dengan abang yang handsome Rohingya gitu kan, tapi tak datangkan syahwat bagi wanita, tak batal wuduk. Tetapi kalau terdatang kan, tahu kan macam mana kan, kalau datang macam mula-mula kahwin dulu kan, terpegang masa tu kan, macam ada karen kan. Tapi sekarang pegang suami ada karen lagi tak rimas kan. Kalau dulu masa pegang ada kahwin, macam gitulah datangnya dia punya tu, ada tanpa syahwat, tempat kesesakan, tak ada, batal wuduk. Okey. Ketika dalam masyarakat seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji dan umrah. Boleh guna pakai tak tadi masa kita niat di Madinah tadi, boleh tak? Boleh. Kecuali kalau kentut, memang batal. Tapi tersentuh, kadang duduk sebelah-sebelah lelaki dengan tu. Tetapi ada juga kaum Hawa Muslimah dengan kaum Adam yang memang dia particular sangat. Saya tak nak duduk Ustaz dengan suami saya, tak apalah saya duduk dengan makcik sebelah ni. Abang ni pun nak duduk dengan pakcik, dengan Pak Haji ni. Silakan. Demi dia nak menjaga, ialah al-maklum, duduk dekat hotel 5 hari duduk dengan lelaki kan, tak jumpa isteri kan, jumpa kejap dalam bas pun, rindulah kat awak, pegang-pegang tangan, datang syahwat, batal wuduk. Okey. Sah diguna pakai untuk tawaf sebagai selagi tidak wuduk, mengatakan seperti mazhab Syafi'i, seperti keluar angin dari kubul dan bubur. Okey, jelasan dekat sini. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada Baik, seterusnya mengerjakan umrah. Tadi dah niat ihram umrah. Di mana wajib umrah? Di miqat. Apa maksud miqat? Nanti saya terangkan. Tinggalkan larangan dalam ihram. Apa dia? Nanti saya terangkan. Kemudian tawaf, sa'i, bergunting dan bercukur. Kita cuba laju sikit. Tak faham boleh tanya. Rukun umrah. Tadi kita dah niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Cuba ikut saya, jangan takut, tak masuk niat pun. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Masuk tak niat umrah ni? Tak masuk. Sebab apa? Bukan ada kad miqat. Okey. Kita pun belum ada niat lagi untuk berniat ihram kat sini. Jadi tak masuk lagi niat umrah ni. Okey. Yang ni niat umrah badal. Nanti kalau bisa kata kita nak lakukan umrah yang kedua untuk arwah ibu kita, arwah bapa kita, arwah adik-adik kita, anak kita, kita boleh lakukan badal umrah. Nawaitul umrata badalan anil almarhum, siapa nama anak kita, ibu kita, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pahalanya sama. Kita dapat pahala, almarhum yang kita hadiahkan tu pun juga dapat keberkatan pahalanya juga. Yang ni niat umrah bersyarat. Yang ni kita akan fokus kepada niat umrah bersyarat pada musim pandemik ni. Sebab apa? Kita tak tahu. Selagi mana kita sampai dekat sana, tiba-tiba larangan, terus tak boleh lakukan, dah kena sekatan. Kalau kita tak sempurnakan, kita masih dalam ihram. Bila dalam ihram, kita tak boleh pakai baju berjahit, kena bayar dam pula baru boleh pakai baju Melayu, pakai seluar panjang. Kalau tak, masih lagi kita tertanggung ihram sampai kita pulang ke tanah air. Begitulah dia punya niat dia. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fa muhalli haisu habastani.
Ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin melakukan umrah tapi pada ketika ini aku tidak dapat melaksanakan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala, dia kata, "Sesungguhnya kau boleh niat bersyarat dan kemudian barulah engkau bertahlul, maka lepaskan diri engkau daripada ihram." Maksudnya dekat sini, sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, biasa. Tambahan, jika aku terhalang dengan sesuatu halangan, maka ketika itu aku menjadi halal, aku keluar dari ihram. Maksudnya apa kat sini? Bagi wanita melakukan umrah, kemudian tengah lakukan umrah yang pusingan tawaf yang kedua, ketiga, dia haid. Maksudnya dekat situ terhalang bagi dia melakukan umrah. Ataupun lelaki, kalau dia tak niat berumrah, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Sebab apa? Gula rendah, hypo, dah pingsan, terus bawa hospital. Kalau dia tak niat umrah secara bersyarat, masih lagi dekat hospital tu, dia lagi dalam ihram, tak sempurna lagi ihram dia, sebab dia belum cukup tawaf, belum cukup sa'i, jadi dia tak boleh lakukan umrah. Jadi dia masih dalam ihram, nak lepaskan gigi dia kena bayar dam seekor kambing. Jadi kalau dia dah niat umrah bersyarat, maka dia tahlul, gunting rambut, maka dia selesai. Kalau dia niat umrah bersyarat. Kalau dia tak niat umrah bersyarat yang macam gini, dia kena bayar dam.